أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Ahzab ayat 66. Dan kita tengok pengajaran ayat lepas 60, 62. 62, 63. Ha? 62. Ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Maksudnya, sunnah Allah yang berlaku pada mereka-mereka yang terdahulu, dan engkau tidak akan dapati bagi sunnatullah itu perubahan. Pengajarannya, pertama, sunnatullah ialah ketetapan Allah yang tidak akan berubah di antaranya sesiapa yang melakukan amal soleh akan dibalas berlipat ganda dan dimasukkan ke syurga, manakala yang melakukan kekufuran dan maksiat akan dibalas dengan azab di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ayat ini memberi dorongan kepada orang yang beriman agar tidak melakukan melainkan perkara yang diredai oleh Allah sahaja. Agar mendapat balasan yang berganda. Dan ia juga memberi amaran kepada mereka yang melakukan kekufuran dan maksiat agar takut kepada ketetapan Allah, iaitu azab yang akan menimpa mereka.
Ayat 63, Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Maksudnya, manusia bertanya kepada engkau tentang kiamat. Katalah kepada mereka, sesungguhnya ilmu tentang kiamat hanyalah di sisi Allah. Dan apa yang menjadikan engkau mengetahui moga kiamat itu adalah dekat. Pengajarannya pertama, persoalan besar dalam hidup manusia dan akan sentiasa disoal ialah tentang hari kiamat. Kerana kebanyakan manusia tidak mempercayainya. Yang kedua, Nabi SAW tidak mengetahui perkara ghaib. Termasuk waktu berlaku kiamat. Kerana ia tidak ada kebaikan. Bahkan kebaikan yang besar ialah waktu kiamat disembunyikan daripada semua manusia. Agar mereka sentiasa bersedia. Dengan persiapan untuk kiamat. Yang ketiga, kematian adalah kiamat kecil bagi setiap manusia. Dan ia adalah sangat dekat di mana boleh berlaku bila-bila masa dan di mana sahaja. Yang keempat, persiapan yang paling penting untuk menghadapi kiamat dan apa yang selepas kiamat ialah dengan mencintai Allah dan Rasul serta mengikuti segala perintah Allah dan Rasul. Ayat 64 dan 65.
64 dan 64. Salam. 64 dan 65 sekaligus. Wabillahi minasyaitanir rajim. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah telah melaknat orang-orang kafir dan telah menyediakan untuk mereka neraka sa'ir. Ayat 65, khalidina fiha abada. La yajiduna waliya wala nasira. Mereka kekal di dalamnya selamanya dan mereka tidak akan mendapati penjaga dan tidak juga penolong. Pengajarannya pertama, Allah melaknat orang-orang kafir dan menjauhkan mereka daripada rahmatnya. Disebabkan kekufuran mereka. Yang kedua, wajib ke atas setiap orang beriman menjauhkan daripada perkara-perkara yang membawa laknat Allah. Seperti kufur, menyembunyikan ilmu, tidak mencegah kemungkaran, dan lain-lain. Yang ketiga, kedahsyatan api neraka yang telah disediakan untuk orang-orang kafir dan munafik. Dan telah siap dibakar, telah siap dinyalakan dan dibakar. Walaupun tempoh untuk ahli neraka memasukinya masih jauh dan lama. Yang keempat, orang-orang kafir akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dan mereka tidak akan mendapati seorang pun yang menolong mereka dan menyelamatkan mereka daripada neraka. Okey, kita sambung. Ayat hari ini, ayat 66, kaitan dengan ayat lepas, Allah sambung tentang keadaan azab orang-orang yang
kufur kepada Allah. Kalau sebelum ni, ayat sebelum ni Allah menceritakan Allah telah menyediakan bagi orang-orang kafir sa'irah. Neraka sa'ir dan mereka kekal di dalamnya. Jadi ayat malam ni Allah bagi tahu keadaan mereka di dalam neraka. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma. Yauma hari. Hari apa ni? Bila sebut hari dia ada terikat dengan ayat sebelum ni. Iaitu hari orang-orang kafir dilaknat oleh Allah ataupun hari orang-orang kafir dicampak di dalam neraka dan hari mereka kekal di dalamnya. Macam mana keadaan hari tersebut? Tuqallabu. Tuqallabu apa makna? Kita biasa baca doa apa? Ya muqallibah. Muqallibah daripada perkataan qallaba. Fi'il madinya qallaba. Mudhari'nya? Kalau mudhari' yuqallibu. Iaitu membolak-balikkan. Tapi kalau tuqallabu, nak terjemah apa? Dia mabni lil majhul. Yang ni yuqallibu, dia membolak-balikkan. Mabni lil maklum, iaitu kita tahu siapa yang membolak-balikkan. Tapi kalau huruf pertama berada depan dan sebelum akhir berada atas, mabni lil majhul. Maksud dibolak-balikkan. Siapa yang membolak-balik Allah tak beritahu. Hari dibolak-balikkan ataupun dibalik-balikkan. Apa yang dibalikkan? Wujuhuhum. Wajah-wajah ataupun muka-muka mereka. Di mana ni? Dibolak-balikkan. Finnar. Dalam neraka. Siapa mereka ni? Orang kafir. Okey, pertama, kenapa Allah tak sebut siapa yang membolak-balikkan? Siapa dia? Dah tahu dah. Siapa? Ya ke? Takkan Allah bolak-balik muka ahli neraka? Malaikat lah. Dengan arahan Allah. Siapa? Malaikat tu mungkin Zabaniyah. Sanad'u Az-Zabaniyah. Tapi Allah tak sebut siapa yang membolak-balik. Kenapa? Pengajarannya apa? Tak penting. Bila Allah tak sebut, tak penting siapa yang membolak-balikkan. Yang penting apa dia? Peristiwa itu berlaku. Iaitu muka dibolak-balikkan. Apa maksud ni? Macam kita bakar barbecue kan. Kita letak, lepas sekejap kita balikkan. Supaya apa? Betul-betul masak atas dan bawah. Begitulah ahli neraka dibakar. Dan masak kat bawah, pusing ke atas. Satu. Yang kedua, yang dibolak-balik ni apa dah? Wajah. Adakah muka mereka saja dibakar ataupun satu badan? Tapi Allah kata wajah. Apa dia? Tanda? Oh, kalau nak menghina, bakar muka je. Badan tak payah bakar. Pengajarannya, kalau anggota badan manusia paling mula ialah muka. Betul kan? Kalau anggota badan manusia paling mula pun dibakar, yang lain
lagi dibakar. Dan kita kalau berlaku apa-apa musibah, anggota badan kita yang paling utama kita nak cuba selamatkan apa dia? Muka. Kalau patah tangan, okey lagi. Patah gigi, okey lagi. Kalau muka terbakar, yes. Sebab tu IC kita gambar apa? Gambar muka ke gambar perut? Gambar muka kan? Dan pelakon famous sebab apa? Sebab muka. Satu. Jadi Allah nak beritahu, kalau muka anggota badan yang paling mulia dibakar, satu badan dibakar. Yang kedua, kenapa Allah sebut muka? Sebab muka ni lah yang tidak sujud kepada Allah. Dan manusia akan menjadi paling mulia bila? Bila muka yang mulia diletak tempat kaki. Kan? Keadaan manusia paling dekat dan paling hampir dengan Allah ialah ketika dia letak muka di tanah. Tapi bila dia tak nak sujud pada Allah, makna muka dia anggap mulia dan sombong, maka muka itulah yang Allah sebut. Jadi di dalam neraka manusia akan dibakar satu badan. Cuba buka surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 59 kan? 56. Okey, cuba terjemah. Innal lazi. Siapa nak baca? No, Asim baca. Asim, pahala dah banyak ke sikit? Sikit baca. Kuat sikit ambil mic eh. Dekat sikit. Barakallahu fiik. Kenapa perlahan? Masa mengumpat perlahan macam ni ke? Okey. Innal ladzi, sesungguhnya orang-orang yang kafaru. Mereka kufur. Kufur dengan apa? Ayat kami. Jadi kufur ni bila dia kufur? Bila kufur dengan ayat Allah. Bila kufur dengan ayat Allah, jadi kafir. Kalau kufur dengan mazhab Hambali, kafir ke? Kalau kufur dengan mazhab Syafi'i, bila dia akan jadi kafir? Bila kufur dengan ayat Allah. Maka sebab itulah ayat Allah wajib faham. Okey. Sebab kufur dengan ayat kami lah di akhirat besok, saufa nuslihim. Apa makna nuslihim? Nuslihim kami akan bakar. Ini fi'il mudhari', tapi bila ada saufa menunjukkan apa? Akan. Apa beza saufa dengan sin? Saufa nuslihim ataupun sanuslihim. Saufa lagi jauh. Kalau sin, sanuslihim lebih dekat. Jadi siapa yang kufur dengan ayat kami akan bakar mereka ke dalam nara, api. Kemudian Allah sebut detail bagaimana cara pembakaran. Kalau tadi muka dibolak-balik. Jadi, kullama. Apa makna kullama? Setiap kali. Nadijat. Nadijat ni masak. Apa saja dibakar, akhirnya dia akan masak kan? Jadi setiap kali kulit yang dibakar itu, nadijat masak. Juluduhum, kulit-kulit mereka masak. Apa Allah buat? Baddalnahum kami tukar mereka dengan julu dan ghairaha, dengan kulit yang baru. Bila dah bakar, masak, hangus, sampai mana ni? Allah sebut dalam ayat lain. Api itu sampai ke mana?
Dalil allati tattali'u 'alal afidah. Surah apa? Humazah ke Lumazah? Humazah. Jadi dah bakar semua, kulit hangus, kemudian api sampai ke hati, maka Allah tukar kulit yang baru. Perlu tak masuk bilik operation untuk tukar kulit baru? Perlu buat pembedahan plastik? Di situ juga Allah tukar. Kan? Dan kenapa Allah tukar? Kenapa Allah tukar? Liyazukul azab. Supaya mereka rasa azab. Kenapa? Kalau tak tukar, adakah mereka tak rasa azab? Tak rasa. Kalau dah sampai satu tahap, hati dah mati apa semua, dia takkan rasa. Maka supaya mereka rasa, Allah tukar kulit dan body yang baru. Berapa kali ni? Kalau satu hari 24 jam, berapa kali terbakar, berapa kali hangus, berapa kali tukar kulit baru. Benda-benda macam ni Allah sebut kita kena bayar. Barulah kita rasa takut. Buat maksiat seronok sekejap, tapi setiap hari ditukar berapa kali. Kalau badan kita terbakar, berapa lama ambil masa untuk terbakar semua sekali? Siapa ada pengalaman? Agak-agak berapa? Siapa ada belajar sains? Kalau orang tu terbakar berapa minit untuk terbakar satu badan? Tapi biasa kalau rumah terbakar tak lama kan? Panggil bomba sampai, api pun, rumah pun dah hangus. Jadi katalah, kalau setiap kali bakar, terbakar hangus, katalah 10 minit. Kalau 24 jam setiap hari, berapa kali tukar kulit baru? Berapa kali? Bagilah. Berapa kali? 144 kali. Setiap hari. Kalau seminggu, kalau setahun, kalau 10 tahun. Dan lagi dahsyat ialah kekal. Sebab tu Nabi kata apa? Ittaqun nar walau bisyakit tamrah. Takutlah api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong ataupun separuh kurma. Makna apa tu? Nabi nak bagi tahu buat apa saja untuk selamatkan diri kamu daripada neraka. Pelacur. Walaupun dia pelacur, tapi dia selamat daripada azab neraka sebab hanya bagi minum air kepada anjing. Jadi jangan berat tulang untuk buat kebaikan. Sebab setiap kebaikan akan membantu kita selamat daripada azab. Kemudian Allah kata, innallaha kana azizan hakima. Allah boleh buat semua tu sebab apa? Sebab Allah maha azizan, maha perkasa. Dan Allah maha bijak. Okey. Kita balik pada ayat kita. Lepas tu, sambil mereka dibakar, wajah mereka dibolak-balik, mereka sempat berdoa. Mereka sempat merayu kepada Allah. Apa doa mereka? Yaquluna. Ini fi'il mudhari'. Mereka sentiasa. Bukan sekali, bukan dua kali. Tapi selalu. Mereka berdoa, merayu kepada Allah ataupun mereka menyesal. Apa penyesalannya? Ya laitana. Alangkah. Ini penyesalan mereka. Alangkah baiknya. Ata'na kami taat kepada Allah. Tak cukup taat kepada Allah. Mesti ada satu lagi ketaatan. Iaitu wa'ata'na rasul. Dan kami taat.
Kenapa diulang 2 kali ni? Ata'na. Allah boleh je buat ayat macam ni. Ata'nallaha war rasul. Dan ada juga ayat macam ni. Tapi dalam ni Allah ulang perkataan ata'na. Kenapa? Kata ahli tafsir, Allah nak beritahu taat pada Allah dan taat pada Rasul berasingan. Tapi beza, ada ayat mengatakan ta'ala kepada Allah wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri, kan? Wa ulil amri Allah tak ulang wa ati'u. Surah apa tu? Surah apa? An-Nisa. Bila sebut wa ati'u Allah, kemudian wa ati'u Rasul. Tapi bila ulil amri tak ada wa ati'u. Kenapa? Sebab taat kepada ulil amri bersyarat. Bersyarat. Apa syaratnya? Mesti selari dengan perintah Allah dan Rasul. Tapi bila taat pada Rasul tak bersyarat. Tak boleh kita kata, kita wajib taat pada Rasul dengan syarat Rasul, perintah Rasul selari dengan Allah. Tak ada. Sebab tak mungkin perintah Rasul bercanggah ataupun berbeza dengan perintah Allah. Bahkan perintah Rasul juga adalah wahyu daripada Allah. Okey. Boleh? Jadi penyesalan utama orang-orang yang kufur dan dibakar dalam neraka apa dia? Sebab mereka miskin ke? Sebab mereka susah hidup kat dunia ataupun sebab apa? Sebab tidak taat pada Allah dan Rasul. Pengajarannya apa? Apa pengajarannya? Nak selamat daripada neraka, hanya perlu buat 2 benda sahaja. Iaitu, taat pada Allah dan taat pada Rasul. Ada tak yang ketiga? Taat kepada guru? Ada. Taat pada mazhab? Ada. Tak ada. Jadi kalau kita faham ayat ni, kita pun pening. Kenapa orang bergaduh pasal mazhab? Betul kan? Bila masuk kubur, malaikat tanya tak? Kamu, akidah kamu ni Wahabi ke? Salafi ke? Asy'ariyah? Ada malaikat tanya? Ada. Kalau pergi akhirat besok daripada mahsyar, ada tak? Diasingkan. Ini kumpulan Wahabi, ini kumpulan Salafi. Ada? Tak ada. Ada 2 kumpulan je. Satu yang beriman dengan Allah dan Rasul, satu lagi yang tak beriman dengan Allah dan Rasul, dibakar. Itu je. Jadi kenapa kita membesarkan benda yang Allah tak akan tanya pun di akhirat besok. Bukan tak penting mazhab. Tapi jangan fokus pada mazhab sampai amalan kita bercanggah dengan Rasul. Amalan kita bercanggah dengan perintah Allah. Cuba buka surah Al-Furqan. Okey, ayat ni biasa kita baca kan? Tapi ada kaitan dengan ayat yang kita tadabbur malam ni. Cuba terjemah. Wa yauma. Siapa nak baca? Fastabiqul khairat. Buat sikit. Satu lagi. Okay, barakallahu fiik. Berapa pahala tu? Tempat tak malaikat nak catat pahala ni? 1 huruf 10 pahala. Kalau ada 1000 orang baca Quran di waktu yang sama serentak, malaikat sempat nak kira tak berapa huruf kali 10? Sempat tak? Kemudian satu dunia baca di waktu yang sama. Sempat. Okey. Cuba terjemah. Wa yauma. Pada hari ya'udhu. Apa dia ya'udhu? Menggigit. Siapa yang menggigit ni? Az-zalim. Orang yang zalim. Dia gigit apa ni?
Gigit jari ke tangan? Ni yadahi, jari ke tangan? Tangan kan? Jadi kalau dah tulis tangan, kenapa terjemah jari? Ada ahli tafsir mengatakan, Allah nak gambarkan orang yang menyesal ni biasa digigit apa? Jari. Tapi bila Allah kata sebut, gigit tangan tu menunjukkan apa? Penyesalannya lagi besar, lagi hebat. Kenapa dia gigit tangan? Di sini yang ayat tadi Allah kata kafir, di sini Allah sebut zalim. Bila sebut zalim apa makna? Zalim apa yang paling besar? Syirik. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dia sambil menggigit jari, dia menyuruh, dia menyesal. Yaqulu ya laitani. Alangkah baiknya aku ittakhastu, aku mengambil bersama Rasul sebagai sabil. Apa makna sabil? Jalan. Alangkah baiknya aku mengambil jalan bersama Rasul. Jalan menuju ke syurga bersama Rasul. Bukan bersama guru, bukan bersama syekh. Tapi bersama Rasul. Kemudian, ya wailata, alangkah celakanya. Apa beza wailata dengan laitani? Yang ni, ini dia kutuk diri dia. Alangkah celakanya aku. Yang laita ni, laita dipanggil apa dalam bahasa Arab? Huruf apa? Harfu tamanni. Apa makna tamanni? Huruf tamanni ni makna angan-angan yang tak mungkin berlaku. Bila sebut laita tu, tak akan berlaku lah. Contoh seperti ayat apa dia? Benda yang mustahil berlaku. Ya laitani kuntu turaba. Apa maksud ni? Alangkah baiknya kalau aku menjadi, mungkin tak? Mustahil. Jadi kalau sebut laita, benda yang mustahil. Ada syair. Syair apa dia? Siapa hafal syair? Laita syababu ya'udu. Oh, bagus. Sakit. Syair pun dah hafal. Quran 30 juzuk, lepas tu hafal syair pula. Kita syair pun tak, Quran pun tak kan? Apa maksud ni? Ya'udu yauman. Ini kata-kata penyesalan yang tak mungkin berlaku. Dia kata, ya laita, alangkah baiknya kalau syabab. Waktu muda itu, ya'udu, kembali satu hari. Ini penyesalan orang tua. Bila dia tua, dia menyesal. Ya Allah, kalaulah waktu muda kembali semula, dia nak buat apa? Dia nak apa? Yalah, dia tua, baca Quran pun tak nampak. Dengar tazkirah tak dengar kan? Jadi kalau muda tu kembali semula, dia nak pergi belajar dan sebagainya. Jadi laita menunjukkan benda yang mustahil. Okey. Celakanya aku, alangkah baiknya, lam attakhiz. Aku tidak mengambil fulan sebagai khalil apa dia? Makna dia menyesal. Pertama, dia tak ambil jalan bersama Rasul. Yang kedua, dia menyesal sebab dia mengambil si fulan sebagai khalil. Kekasih dia ataupun orang yang dia cinta. Siapa nama fulan ni? Siapa nama fulan ni? Apa-apa je lah. Mungkin Abu Ya kan? Mungkin Syekh fulan. Allah tak sebut. Yang penting apa dia? Yang penting fulan ni apa dia? Selain pada Rasul. Selain pada Rasul, fulan dah dia. Walaupun Ustaz Mu'in. Kenapa aku fanatik pada Ustaz Mu'in?
Okey. Boleh ya? Kalau saya mati, jangan ambil janggut saya. Okey. Turun sikit. Apa punca semua ni? Dia tak ambil Rasul sebagai jalan menuju kepada Allah. Bahkan dia ambil si fulan sebagai orang yang dia puja. Dia beritahu, laqad adallani. Pasti sesungguhnya si fulan telah menyesatkan aku dengan amalan-amalan yang bukan daripada Quran, bukan daripada sunnah. Ini zikri daripada, zikri ni apa dia? Apa dia peringatan tu? Quran. Sebab salah satu nama Quran ialah Az-Zikru. Apa dalil? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Jadi dia, si fulan telah menyesatkan aku daripada Al-Quran. Dia tak pernah ajar Al-Quran. Dia ajar ialah zikir-zikir. Tak pernah ajar tadabbur Al-Quran. Bahkan si fulan kata belajar tadabbur sesat. Ba'da izja'ani, setelah Quran tu datang daripada aku. Tapi aku tak belajar. Aku hanya baca je pagi-pagi. Lepas tu malam Jumaat. Dan wakana syaitan adalah syaitan bagi insan khazula. Syaitan dengan manusia sebagai apa? Khazula. Apa makna? Syaitan ni kerja dia nak menghina manusia. Dan penghinaan besar bagi manusia ialah bila dia berjaya dijadikan oleh syaitan sebagai ahli kelab neraka. Okey. Semua punca ni apa dia? Apa punca semuanya? Cuba turun sikit. Punca ni satu je. Tak ambil Rasul sebagai jalan menuju Allah. Ambil si fulan sebagai kekasih. Puncanya ialah apa yang Nabi mengadu kepada Allah. Wa qala Rasul. Rasul mengadu kepada Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya inna qaumi. Kaum aku. Siapa kaumku ni? Umatku. Siapa umat Nabi Muhammad? Semualah termasuk rakyat Malaysia. Apa ni? Yang Nabi sampai mengadu pada Allah. Apa masalah? Bila Nabi mengadu pada Allah, masalah yang terbesar. Iaitu, umat dia menjadikan ittakhazu hazal Quran, menjadikan Quran sebagai mahjura. Barang yang, nampak tak Nabi mengadu dalam Quran? Nabi paling sedih bila orang tinggal Al-Quran. Tapi berapa ramai yang tak sedih pun dia tinggal Al-Quran. Tapi dia mendakwa, dia cintakan Rasulullah. Sampai setiap bulan dia sambut Maulidur Rasul. Tapi apa yang Nabi sedih, dia tak sedih pun. Dia faham? Apa maksud mahjura? Quran yang ditinggalkan. Apa maksud? Kata Ibn Qayyim, pertama mahjura ialah tak baca langsung. Mana dia tinggalkan Quran? Dia beli, dia simpan. Beli mahal-mahal daripada Mekah, daripada Madinah. Lepas tu letak dalam bekas kaca. Sampai dia mati, tak buka. Yang kedua, dia baca tapi tak faham. Termasuk mahjura. Yang ketiga, dia baca. Dia faham tapi tak ikut. Termasuk mahjura. Jadi mana khawarij. Ya, dibaca Quran tapi sampai ke Al-Qur'an. Yang keempat, dia baca, dia faham, dia amal tapi tak sampaikan. Yang kelima, kata Ibn Qayyim, mahjura ialah bila dia ada masalah, bila dia sakit, dia tak cari Quran sebagai syifa. Yang dia cari ialah klinik asyifa. Sakit je terus call doktor. Dia tak cari doktor, tak cari Al-Quran. Sedangkan Al-Quran, wa nanazzilu minal Quran ma wa shifaa'un wa rahmah.
Okey, boleh eh? Jadi manusia ni sama ada beriman dengan ayat Allah ataupun tak beriman, dua je. Kamu mazhab apakah itu bukan masalah besar. Ya, masalah besar ialah hubungan kamu dengan Quran. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 121. Cuba tengok manusia dengan Quran dua sahaja, tidak ada yang ketiga. Dan kita muhasabah. Diri kita masuk yang mana? Alladzina atainahumul kitab. Cuba terjemah. Orang-orang yang atainahum, kami telah beri kepada mereka kitab. Siapa ni? Orang yang kami telah beri kitab kepada mereka. Yarhamkallah. Ada pendapat mengatakan Yahudi dan Nasara. Mereka ada kitab Taurat dan ada kitab Injil. Tapi bila mereka dapat Al-Quran, apa mereka buat? Apa mereka buat? Yatlunahu. Mereka membaca Al-Quran dengan haqqa tilawati. Dengan sebenar-benar bacaan. Apa mana haqqa tilawati? Baca perkataannya, lafaznya. Yang kedua, faham maknanya. Yang ketiga, amal ajarannya. Itu mana haqqa tilawati. Lepas dia baca, faham dan amal, Allah intiraf. Ulaika yu'minuna bihi. Mereka itulah yang beriman. Beriman dengan apa ni? Hi ini balik pada apa? Alkitab. Satu. Mana proses beriman berlaku setelah apa? Setelah ada ni. Yatlunahu. Ada tadabbur. Kan? Kalau baca saja, tak ada haqqa tilawati, mustahil dia beriman. Beriman mesti dalam keadaan dia faham. Okey. Ini golongan pertama. Golongan kedua. Wa man yakfur. Siapa yang kufur dengannya. Yang ni balik pada apa? Kitab. Fa'ulaika humul. Mereka itulah orang yang rugi. Dalam satu ayat, Allah kata sikap manusia dengan Quran ada dua je. Satu, beriman. Yang kedua, kufur. Yang beriman ni faham tak Quran? Melalui apa dah? Yatlunahu haqqa tilawati. Yang kufur ni faham tak Quran? Faham ke tak? Faham. Dia sama juga. Yatlunahu haqqa tilawati. Tapi dia tolak. Abu Jahal faham tak Quran? Abu Lahab faham tak? Faham. Semua faham. Khalid ibn Walid sebelum dia masuk Islam, dia faham tak? Faham, tapi dia kufur. Sebab nak beriman pun kena faham. Nak kufur pun kena faham. Ada tak orang beriman tapi tak faham? Ada? Kat mana? Di Malaysia. Cuba tanya orang Malaysia lah kan. Awak beriman tak dengan Quran? Beriman? Awak faham tak? Tak. Macam mana awak faham beriman dengan benda yang tak faham? Saya tahulah rukun iman salah satunya ialah beriman dengan Quran. Kalau tak faham, tak beriman dengan rukun iman, saya kafir. Tapi dia lupa syarat nak beriman mesti yatlunahu haqqa tilawati. Okey. Boleh? Jadi dalam satu ayat Allah kata hubungan manusia dengan Quran dua golongan sahaja. Tidak ada yang ketiga. Sebab itu balasan di akhirat besok juga ada dua tempat. Tidak ada tempat ketiga. Kita balik pada ayat kita. Okey. Penyesalan ahli neraka ni tidak berakhir dengan menyesal sebab tak ikut, tak taat pada Allah dan Rasul. Ada lagi penyesalan mereka. Waqalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sesungguhnya
Kami ata'na. Kami apa? Bila kami tak taat pada Allah dan Rasul, mana ada yang lain. Daripada itu kami taat. Kami taat pada siapa? Sadatana. Sadatana apa mana? Ada mengatakan sadata jamak kepada sayyidun. Sayyidun satu, kalau jamak sadatun. Pemimpin, ketua. Dalam bahasa Arab, sayyidun makna ketua. Dalam bahasa Melayu, sayyidun makna keturunan Nabi. Kan? Sayyid. Jadi mereka berkata, wahai Tuhan kami telah taat semasa kat dunia pemimpin kami. Wa kubara'na, dan kubara' jamak kepada kabir. Siapa? Apa beza sadah dengan kubara'? Orang-orang berpengaruh ataupun orang tua. Kubara' daripada kabir. Kenapa dua? Sadah satu, kubara' satu. Ahli tafsir mengatakan sadah ni ganti kepada taat kepada Allah. Kubara' ganti kepada taat kepada Rasul. Ada dua tafsiran. Pertama, sadah ni makna pemimpin. Presiden ke, Perdana Menteri ke, Sultan ke. Ini sadah. Kubara' orang tua yang ada pengaruh, pembesar-pembesar, ahli fikir, pemikir-pemikir ni. Kan biasa puak-puak ni suka mempengaruhi orang. Pempengaruh. Kan? Apa nama dia? Termasuk. Kenapa termasuk orang tua? Termasuk orang tua ni. Kan bila Allah kata, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu nattabi'u ma wajadna alaih aba'ana. Kami ikut orang tua kami. Sebab apa? Sebab orang tua ni ada pengaruh. Kenapa kami tak boleh ikut orang tua? Orang tua makan garam dulu. Kami makan garam kemudian. Jadi pengaruh ni. Jadi tafsiran pertama, sadah pemimpin-pemimpin, kubara orang tua, ahli fikir, orang-orang yang berpengaruh. Termasuklah syekh-syekh, wali-wali, songo-songo. Tafsiran yang kedua terbalik. Sadah adalah orang-orang yang berpengaruh, syekh-syekh, ahli fikir. Kubara, pemimpin-pemimpin. Dua-dua tafsiran betul. Nampak tak? Makna kalau tak taat pada Allah dan Rasul, confirm dia akan taat pada selain pada itu. Tak ada orang yang saya tak taat apa-apa pun. Nampak tak? Jadi simple je. Kalau kamu nak selamat di akhirat besok, wajib taat pada Allah dan Rasul. Syekh tu nombor 3, nombor 4. Kalau syekh tu ikut Allah dan Rasul, ikutlah syekh tu. Tapi kalau syekh tu tak sama dengan Allah dan Rasul, jangan ikut. Okey. Apa kata Imam Syafi'i? Rahimahullah. Iza sahhal hadis, fahuwa mazhabi. Kalau hadis tu sahih, itulah mazhab aku. Dan kalau kamu jumpa pendapat aku bercanggah, berbeza dengan hadis, maka ambil pendapat aku campak. Ulama macam ni kita boleh ikut. Tapi kalau ulama kata Nabi pergi ke kanan, kita pergi ke kiri, jangan ikut. Jangan ikut. Apa kerja ni? Sadatana wa kubara'ana. Apa kerja mereka? Fa'adalluna. Mereka lalu mereka menyesatkan kami.
sabil, jalan. Ini kerja pembesar-pembesar, syekh-syekh ahli fikir yang tak selari dengan Allah dan Rasul. Maka apa doa ni? Doa pengikut. Dulu dengan pemimpin dia puja, dia ikut apa saja kata pemimpin. Dia mengampu. Tapi bila di akhirat, apa permintaan pemimpin kepada Allah untuk pengikut? Permintaan pengikut kepada Allah untuk pemimpin mereka. Rabbana, wahai Tuhan kami, atihim. Apa makna atihim? Berilah kepada mereka. Atina. Kalau atina beri pada kami. Atihim, berilah kepada mereka dhi'faini. Dhi'fai pada? 2 kali ganda. 2 kali ganda. Minal azab. Dari azab. Dia minta Allah gandakan azab kepada siapa? Dulu pemimpin yang dia anggap sebagai khalil, sebagai orang yang hebat, kan? Boleh jumpa Rasulullah, boleh jadi wakil Rasulullah. Tiba-tiba di akhirat dia kata apa? Wahai Tuhan, gandakan azab pada mereka ni. Kenapa? Permintaan ni bagus tak? Permintaan ni bagus tak? Logik tak? Logik ke tak? Kenapa logik? Geram. Geram pun tak ada faedah dah. Sama-sama kena bakar kan? Logiknya kenapa logik? Sebab dia pemimpin punca kepada kesesatan orang bawah. Ada satu hadis kan, Nabi kata apa? Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Atau kama qala sallallahu. Siapa yang memulakan perbuatan jahat, maka bagi dia dosa, dan dosa siapa lagi? Dosa orang yang ikut selepas dia sampai kiamat. Kalau dia mula perbuatan jahat, orang ikut, lepas tu dia mati. Lepas dia mati tu, orang ikut sampai 2000 tahun. Semua yang ikut selama 2000 tahun, dia tanggung dosa. Kan? Jadi doa orang yang dibawa kepada pemimpin ni, supaya Allah azab 2 kali ganda, logik tak? Logik. Tapi, orang bawah ni, diganda juga tak azab? Diganda tak? Digandakan juga. Sebab apa? Sebab orang bawah lah menyebabkan pemimpin lagi tolol. Kan? Lagi sesat. Betul tak? Kalau tak ada follower ni, pemimpin jadi pemimpin tak? Allah kata apa kepada Fir'aun? Fastakhaffa qaumahu. Fir'aun memperbodohkan orang-orang di bawahnya sehingga dia boleh terus jadi pemimpin. Jadi Fir'aun boleh jadi pemimpin sebab orang bawah ni jadi bodoh. Kalau orang bawah cerdik sikit, berfikir, pemimpin tak bertahan lama. Ini tak ada kaitan dengan mana-mana negara. Okey, cuba buka surah ni. Surah Al-Baqarah. Ayat 166. Tengok Allah rakam semua ni. Benda yang belum berlaku. Allah rakam supaya kita ambil pengajaran. Kalau nak ikut, cek dulu pemimpin tu. Pemimpin ke, guru ke, syekh ke, ikut dulu. Cek dulu. Kalau dia selari dengan Quran dan Sunnah, ikut. Kalau tak, elakkan. Sebab dia akan menyesatkan kamu. Okey, Allah rakam bagaimana orang-orang yang apa ni? Pemimpin dengan orang di bawah. Cuba terjemah. Ketika mana tabarra'a. Tabarra'a ni apa? Telah berlepas diri. Allazina tubi'u. Orang-orang yang diikuti. Siapa orang diikuti? Pemimpin lah. Kalau dalam ayat tadi, siapa mana? Apa mana dia? Sadah.
Sadah berlepas diri daripada siapa? Minal lazina tabau. Daripada pengikut-pengikutnya. Bila tu? Bila dia mula tak kenal pengikut dia. Dulu dia puja follower dia. Sampai di akhirat, siapa kamu? Bila tu? Wara'awul azab. Bila mereka nampak azab dan wataqatta'at bihimul asbab. Terputus sebab-sebab yang boleh membantu mereka. Kat dunia dulu, follower boleh tak bantu orang atas? Dan pembantu boleh tak? Pemimpin boleh tak bantu orang bawah? Boleh. Tapi bila di akhirat, terputus sebab-sebab bantuan. Bahkan, cuba tengok bawah. 167. Itu cakap siapa tadi? Sekarang orang bawah pula balas. Masing-masing masing-masing salah antara satu sama lain. Wa qala allazina tabau. Telah berkatalah orang-orang yang pengikut pula. Tadi pemimpin. Apa kata orang bawah? Lau anna lana karratan. Jikalau sesungguhnya bagi kami ada karratan apa dia? Kalau kami dapat pulang semula ke dunia. Karratan, pulang semula ke dunia. Kalau balik semula, kalau mampu balik semula ke dunia, apa yang pertama kami nak buat? Fanatabarra'a minhum. Kami akan berlepas diri pada mereka. Kama tabarra'u minna. Sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami di akhirat besok. Faham? Mana kalau boleh balik ke dunia, dia nak buat apa? Nak keluar parti tu. Tapi dah, boleh tak? Tak boleh. Kazalika, begitulah, yurihimullah. Allah tunjuk pada mereka a'malahum, amalan-amalan mereka, hasaratin. Semuanya sia-sia. Allah tunjuk depan mata mereka. Semua amalan mereka daripada A sampai Z, semua hasarat, penyesalan. Dan lagi dahsyat pada وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Mereka tidak akan keluar daripada neraka untuk selama-lamanya. Okey, kita balik pada ayat kita. Apa lagi tu? Selepas dia doa, bekas pemimpin dia, X. Kan? Bekas pemimpin dia doa apa? Supaya Allah gandakan azab. Ada satu lagi doa orang bawah. وَالْعَنْهُمْ. Dan wahai Tuhan, laknatlah bekas pemimpin aku ni. Apa makna laknat? Jauhkan mereka daripada rahmat. Laknatlah mereka dengan laknat apa ni? Laknan kabira. Laknat yang besar. Yang berdoa ni kena laknat tak? Sama-sama kena laknat. Cuma dia minta pemimpin tu biarlah laknatnya lagi besar. Okey. Tengok subhanallah. Pemimpin dengan orang bawah dulu masa kat dunia berkasih sayang. Betul tak? Tolong-menolong, senyum. Tapi bila di akhirat, benci-membenci, doa, kutuk-mengutuk dan supaya Allah laknat mereka. Makna apa tu? Allah bagi azab dalam bentuk apa tu? Mental. Tengok muka pemimpin lagi geram. Lagi dia berdoa. Cuba buka surah apa? Al-An'am ke? Okey. Surah apa ni? Al-A'raf ayat 38. Okey, cuba terjemah. Qala dukhulu. Dia berkata udkhulu. Siapa berkata? Ada pendapat mengatakan Allah, ada kata malaikat. Malaikat berkata kepada ahli neraka, udkhulu, masuklah kamu ke dalam neraka fi umamin. Bersama umamin jamak kepada ummah. Umat terdahulu. Qad khalat. Yang telah terdahulu sebelum kamu daripada kalangan apa? Jin dan manusia. Masuklah ke dalam neraka. Jadi, jenis makhluk Allah yang masuk neraka ada berapa jenis? 2. Ada yang ketiga tak?
Tak ada. Manusia dan toyol. Toyol masuk ke mana? Bunyan? Oh, jin. Dua makhluk je. Tengok Allah beritahu. Kullama dakhalat ummatun. Setiap kali masuk satu umat, satu kaum, la'anat ukhtaha. Akan melaknat kumpulan yang lain. Kerja melaknat ni kerja biasa. Orang atas laknat orang bawah, kumpulan ni laknat kumpulan ni. Di mana ni? Dalam neraka. Sebab apa? Sebab geram. Bahkan ada riwayat mengatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia kata apa? Sampai tahap roh akan melaknat jasad seseorang. Contoh Firaun. Roh Firaun akan laknat jasad dia dan jasad Firaun akan melaknat roh dia. Dia kata kepada roh, kenapa kamu duduk dalam badan aku sehingga aku kufur kepada Allah? Roh pula kata kepada jasad, kenapa kamu menjadi jasad kepada aku sehingga kamu kufur kepada Allah? Saling laknat laknat. Hatta izad daraku. Sehingga iddaraku pada sehingga apabila mereka berjumpa dalam neraka jami'an semua sekali. Kaum Nabi Nuh, kaum Firaun, kaum Nabi Musa, kaum Samud, kaum Ad, jumpa semua sekali. Qalat ukhrahum, berkatalah ukhrahum, orang-orang di bawah. Li'ulahum, kepada orang di atas. Wahai Tuhan kami, haula'i, ni, pembesar-pembesar pemimpin kami dulu ni, adalluna, telah menyesatkan kami. Fa'atihim, maka berilah pada mereka azaban di'fa, azab yang berganda, minan nar. Makna dalam neraka masih boleh tak berdoa? Boleh tak? Boleh lah, ni berdoa ni. Boleh berdoa. Tapi jangan pula, oi, okey lah tu kan. Ini doa dalam neraka. Kemudian, qal, tengok Allah kata apa? Qal, likullin, bagi setiap pemimpin dan orang bawah, di'fun, azab berganda. Semua digandakan. Walakin la ta'lamu, tapi kamu tak sedar. Pemimpin digandakan sebab menyesatkan orang bawah. Orang di bawah digandakan sebab menjadi punca pemimpin lagi sombong. Betul tak? Kalau orang ramai, oh dia lagi bangga, dia lagi buat benda yang sesat. Okey. Kita balik pada ayat kita. Allah maj'alna min ahli al-jannah. Okey. Ada satu lagi ayat. Tengok keadaan orang kafir. Dulu kat dunia berkasih sayang, puja-memuja. Tapi bila di akhirat, geram, kutuk, laknat. Tapi berbeza dengan orang beriman. Orang beriman, bila masuk surga, semuanya berkasih sayang. Cuma tengok ayat ni. Surah Al-Hijru, ayat 45. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dalam surga dan uyun apa dia? Sungai-sungai. Sangat berbeza. Udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat berkata pada ahli syurga, orang bertakwa ni, masuklah ke dalamnya dengan selamat. Selamat daripada apa? Daripada azab neraka, daripada kesedihan, daripada ketakutan. Aminin. Semuanya selamat, semuanya aman. Selamat bakal, selamat daripada tua, selamat daripada sakit, selamat daripada penat, selamat daripada mati. Semuanya selamat. Turun. Wa naza'na, dan kami apa? Kami cabut ma fi sudurihim, apa yang dalam dada mereka, min ghillin, dari dengki. Beza dengan ahli neraka. Ahli neraka dengki, dendam, marah, laknat, melaknat. Tapi ahli surga, Allah cabut rasa dengki, geram, marah. Semuanya berkasih sayang. Bahkan mereka ikhwanan. Dalam surga
bersaudara. Duduk pula di atas apa? Ala surur. Atas pelami-pelami yang bertahtakan emas. Permata-permata dan keadaan duduk macam mana? Mutakabilin, menghadap. Kenapa Allah sebut? Ahli syurga duduk atas pelami. Satu. Yang kedua, cara duduk saling menghadap antara satu sama lain. Kenapa? Relax tu ayat lain. Muttaqi'ina 'alal ara'id. Itu cara duduk. Ini duduk menghadap. Macam sekarang semua pelajar ni boleh tak menghadap antara satu sama lain ataupun membelakangkan? Kenapa? Boleh tak sekarang duduk dalam keadaan semua menghadap antara satu sama lain? Tak boleh sebab tempat sempit. Tapi di surga, 1 juta orang duduk satu tempat boleh menghadap. Sebab tempat luas. Satu. Yang kedua, bila menghadap tu menunjukkan apa? Tak ada masalah. Semua boleh tengok muka masing-masing. Kadang-kadang kita duduk satu majlis, tak nak tengok muka kawan tu. Sebab apa? Kadang-kadang duduk sebelah kita, masa solat ke? Lepas salam. Tak. Kita tahan je kan. Lepas solat. Kita tengok muka dia, ya Allah, geram. Walaupun dalam masjid. Lepas solat. Lepas salam dia tidur. Macam bahu kita ni bantal dia kan. Tapi dalam surga, semuanya tengok muka dan semuanya duduk dalam keadaan orang bahagia. Bahkan, ada satu hadis. Nabi kata orang yang membunuh dan yang kena bunuh dalam surga. Orang yang membunuh dan yang kena bunuh, dua-dua dalam surga. Macam mana tu? Yang kena bunuh tu, dibunuh oleh orang kafir dalam peperangan. Maka dia mati syahid. Dia masuk syurga. Okey? Yang membunuh dia kafir. Lepas tu dia masuk Islam. Lepas tu dia berjihad. Dia pun masuk syurga. Bila dua-dua berjumpa dalam syurga, dia berdendam tak? Tak. Sebab apa? Allah dah cabut ghil. Semua berkasih sayang. Dia tak ada kata, oh ni lah bunuh aku dah. Tak ada. Subhanallah. Sebab tu kita tengok kisah lelaki dalam surah Yasin. Bila dia berdakwah, dia kena bunuh kan? Apa angan-angan dia setelah dia mati? Apa angan-angan dia untuk kaum yang bunuh dia? Apa baca ayat tu? Qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani terjemah. Ni hebat orang Melayu. Bahasa Arab pasal. Bahasa Melayu tak pasal. Bahasa Arab. Sebab tu orang Arab bila dengar orang Melayu baca Quran, terus dia cakap Arab. Sebab baca Quran makhraj dia Masya Allah. Mas muka apa tu? Rupa-rupa dia pandai baca Quran je. Apa sih? Dia kata alangkah baiknya, ni. Pemuda yang berdakwah pada orang kafir, bila dia mati, dia kata apa? Alangkah baiknya kalau kaum aku yang bunuh aku tahu. Tahu apa? Dengan sebab aku berdakwah dan aku dibunuh, Allah ampun dosaku. Kalau boleh aku nak bagi tahu kamu, terima kasih sebab bunuh aku. Ada rasa dengki. Itu hati orang beriman. Qalbun salim. Tak ada langsung rasa dengki. Kalau ada rasa dengki sikit, dia bukan orang beriman. Lepas tu Allah suruh kita sentiasa berdoa. Di syurga, Allah cabut ghil. Kat dunia, Allah suruh kita minta supaya Allah buang ghil dalam hati kita supaya tak ada seorang pun orang Islam kita benci. Apa doa tu? Rabbana ighfir lana. Boleh tak yang depan ni diam bagi peluang sama yang belakang? Okey, sambung belakang. Rabbana ighfir lana. Oh, yang belakang ni rendah diri ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Itu doa orang beriman masa kat dunia.
Jangan jadikan dalam hati aku rasa dengki, dendam, rasa tak suka pada orang Islam. Jangan. Tapi sekarang ramai tak orang Islam benci sama sendiri. Ya Allah. Dia bukan orang beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tengok berbeza je sesat. Kan? Sedangkan Allah kata yang sesat masuk neraka siapa? Yang tak sama dengan Allah dan Rasul. Bukan tak sama dengan kamu. Okey. Ayat 48. Ahli syurga. La yamassuhum fiha nasabun. Ahli syurga tidak akan disentuh dalam syurga nasabun. Apa nasabun? Penat. Apa nasabun? Penat. Dalam syurga, ahli syurga, makan pagi sampai petang. Penat tak? Main pagi sampai malam. Penat tak? Tak. Jalan pusing je ronda syurga. Tingkat 1, tingkat 2. 3 hari 3 malam. Penat tak? Tak. Wa ma hum minha bimukhrajin. Dan mereka tak akan keluar. Jadi alangkah tidak ceritanya mereka antara syurga yang penuh nikmat, mereka tetap pilih api neraka. Semoga kita dijauhkan daripada api neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Okey, cukup lah. Ada soalan? Dah tulis semua ke? Ada soalan tak ada? Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok كتاب الله ترق جنانه وتنل